Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita bertemu lagi untuk kelas kedua kita, sambungan daripada kelas yang lepas. Okey, kita masih lagi berada dalam tajuk aplikasi teknologi dalam bab 1, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, apa cikgu nak imbas balik apa yang kita belajar pada kelas yang lepas. Okey, pada kelas yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey, iaitu yang kita tahu iaitu gabungan disiplin ilmu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengatur caraan untuk menjalankan sesuatu produk. Okey, cikgu dah bagi tahu juga pada minggu lepas untuk kita kenal pasti sama ada peranti tu, okey, produk tu produk mekatronik ataupun bukan produk mekatronik. Kita mesti nilai ada keempat-empat tadi, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengatur caraan. Jika ada keempat tu, makna produk itu adalah produk mekatronik. Okey, dekat kita punya slide ni juga cikgu dah tunjukkan dekat awak. Okey, ini adalah contoh-contoh produk mekatronik. Mesin fotostat, lift, palang automatik, pagar automatik, lengan robotik dan juga kereta kawalan jauh. Okey. Hari ini kita akan sambung kepada 1.1.2. Okey. Kita punya tajuk pada hari ini ialah mengenal pasti elemen mekatronik. Okey, macam elemen ni apa yang gabungan 4 disiplin ilmu tadi tu. Okey. Elemen asas dalam bidang mekatronik adalah sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Jadinya keempat-empat sistem ini digabungkan sekali. Okey, baru kita panggil produk mekatronik. Jadi produk mekatronik ini berfungsi dengan sempurna, cekap, produktif dan berkesan. Okey, dia boleh berfungsi sama ada secara automatik ataupun separa automatik, macam yang cikgu terangkan pada kelas yang sebelumnya. Okey, jadi sekarang ni kita akan pergi satu persatu elemen kita. Okey, elemen yang pertama ialah sistem elektrik. Okey. Definisi untuk ataupun fungsi sistem elektrik ialah membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan tugas atau fungsi yang ditetapkan. Maksudnya sistem elektrik ni fungsi dia okey, sama ada daripada mana kita dapat, daripada bateri, daripada panel solar, okey, ataupun daripada sistem elektrik di rumah kita. Okey, itu kita bekalkan tenaga elektrik kepada produk mekatronik kita. Okey, dan setiap produk-produk yang menggunakan sistem elektrik ni, dia mengambil kira aspek keselamatan. Apa yang dikira tu ialah kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, contoh awak semua boleh tengok dekat sini. Okey, periuk nasi. Okey, kita pegang di bahagian tepi periuk nasi tu. Okey, cikgu besarkan Okey, kita boleh pegang bahagian tepi, tak ada masalah. Sebab bahagian yang panas yang mengalir elektrik ialah di bahagian yang bawah ni, yang ditandakan dengan warna merah tu. Itu dikata sebagai, dia ambil aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar. Okey. Yang kedua, awak boleh tengok juga gambar yang kedua ni. Okey, cikgu besarkan. Kita tengok dekat gambar ni, elemen pemanas, papan fleksibel rata. Okey, semua benda yang membahayakan kepada pengguna, dia tempat dia selamat dan tertutup. Okey, jadi dia tidak membahayakan pengguna. Itu kita kata sebagai yang ditekankan aspek keselamatan kedudukan peranti. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, dalam contoh elemen ni, okey, kita tengok pula dalam contoh elemen ni. Okey, panel solar, pengawal cas solar, bateri. Okey, maksud kalau awak tengok kan, kalau soalan tanya berikan contoh bahan elektrik. Okey, awak tulis motor arus terus, bateri kadmium nikel, bateri alkali. Okey, itu semua adalah contoh-contoh perkakas elektrik. Okey. Elemen pertama cikgu sebut tadi sistem elektrik. Okey, kita pergi pada elemen yang kedua.
Okey, elemen yang kedua ialah sistem mekanikal. Okey, apa itu sistem mekanikal? Berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan daripada motor, masuk gerakan berpusing kepada bentuk yang lain. Okey, jadi produk tu boleh fungsi sama ada secara bergerak ataupun berputar. Okey, contoh cikgu bagi. Kita pergi kepada, bila kita pergi pasar raya, kita naik eskalator. Okey, maksudnya daripada pusingan motor elektrik tu ditekarkan kepada pergerakan bergerak. Dia bergerak macam tu. Okey. Contoh lain lagi. Daripada kuasa motor dia tukarkan, contohnya macam ialah kipas. Okey, kipas kita berpusing. Itu semua kita panggil sistem mekanikal. Okey, jadi awak juga perlu tahu okey, apakah komponen-komponen mekanikal. Okey, dekat sini cikgu besarkan, dah boleh tengok. Kita ada gear, kita ada gear ni biasa kita jumpa dekat dalam kenderaan, enjin dan sebagainya. Yang kedua kita ada pautan. Pautan ni dekat pintu ataupun linkage ni, bila kita tolak pintu kita tutup dengan sendiri. Kita ada twill dekat kita punya pelayar. Okey, kita ada takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan juga rantai. Ini adalah contoh-contoh komponen mekanikal. Okey. Okey, ini pula yang kedua jenis-jenis gear. Macam tadi kita kata gear. Dalam gear tu sendiri ada pelbagai jenis-jenis gear yang lain. Okey, contoh elemen dia kata takal, tali sawat, gear, rak dan pinion. Okey. Ini gambaran yang cikgu tunjuk yang terakhir ni. Ini adalah gambaran berkaitan dengan kita punya pemain cakra. Okey, maksudnya bila kita masuk kita punya disk kita berpusing. Okey, dia gerakkan guna apa? Dekat dalam tu cikgu besarkan, awak boleh tengok ada tali sawat, ada takal, ada gear, rak dan juga pinion. Okey, cikgu pergi elemen yang ketiga, iaitu sistem elektronik. Okey, dekat dalam kita punya produk mekatronik, kalau awak pernah buka ada satu board. Dekat board tu ada macam-macam komponen kecil-kecil. Okey, komponen-komponen tu kita panggil sebagai komponen elektronik. Okey, tengok apakah fungsi sistem elektronik. Susunan dan sambungan komponen elektronik dalam suatu litar seperti litar tekamil, kapasitor, LED, perintang, diod, switch, penderia dan sebagainya lain-lain lagi bagi menjalankan suatu operasi. Maksudnya setiap komponen elektronik ni mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Contoh dekat gambar yang warna hitam sekarang ni. Okey, ini adalah contoh kepada salah satu komponen elektronik kita. Okey. Ini pun sama. Okey, ni cikgu kata tadi. Kita punya board yang warna hijau ni, dia boleh sambung dengan pelbagai dengan lain-lain kita punya komponen elektronik. Okey, ada pemacu motor. Okey. Contoh elemen, tu dia kata lampu LED, kapasitor, perintang dan sebagainya. Okey, elemen yang keempat dan juga elemen yang terakhir iaitu sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Fungsi sistem kawalan dan pengaturcaraan ni maksudnya untuk memastikan kita punya produk tu, okey, tadi kita kata elektrik untuk gerakkan elektronik. Elektronik dia jalankan fungsi yang menerima arahan. Mechanical benda yang bergerak. Tapi untuk siapa yang bagi arahan? Yang bagi arahan ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Contoh macam badan kita, contoh macam badan kita. Sistem dan kawalan caraan adalah kita punya otak. Dia yang bagi arahan kepada, okey, katalah cikgu katakan sebagai komponen ialah kita punya jari. Kita punya jari komponen kita. Otak bagi arahan. Okey, kemudian arahan tu pergi, mungkin kita gunakan tenaga elektrik, pergi pada kita punya komponen elektronik jari, dan tangan dan jari kita pun bergerak mekanikal. Samalah macam dekat sini. Sistem mekanikal ni kita otak yang menjalankan operasi produk mekatronik kita. Okey, kita pecah kepada dua. Yang pertama sistem kawalan. Mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi
secara automatik dengan sempurna. Okey, itu tingkat kawalan. Manakala pengatur caraan pula, awak dah buat pengatur caraan ni di tingkatan 2. Okey, awak buat guna phone. Okey. Proses membangun atur cara komputer dengan bahasa pengatur caraan seperti Java, Python dan juga lain-lain. Okey, digunakan kod ataupun blok arahan. Okey. Contoh ini. Cikgu rasa semua pun tahu. Kat tingkatan 3 kita guna magnet code. Ini contoh. Awak ada gunakan caret 6, caret 7 ni semasa di tingkatan 2 yang lepas. Okey. Ini pula, ini adalah contoh-contoh kita punya pengatur caraan. Tadi kawalan sistem kawalan, ini kita punya contoh pengatur caraan. Awak boleh tengok juga ada dekat dalam buku teks ni. Okey. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap awak boleh faham apa yang kita belajar. Cikgu nak rumuskan balik apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Yang kita belajar pada hari ini ialah mengenal pasti elemen mekatronik. Okey, mengenal pasti elemen mekatronik. Ada berapa elemen mekatronik? Ada 4. Ada 4 elemen mekatronik, iaitu yang pertama ialah sistem elektrik. Okey, ini yang pertama, sistem elektrik yang pertama. Yang kedua, kita ada sistem mechanical. Okey, sistem pertama elektrik, yang kedua sistem mechanical, yang ketiga sistem elektronik, dan yang keempat sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, dalam mengenal pasti elemen elektronik ini, benda yang awak perlu tahu ialah apakah fungsi sistem elektrik dan apakah contoh komponen sistem elektrik. Begitu juga dengan sistem mechanical. Ada release kan? Apakah contoh? Kenapa isi lah? Kau tak masuk release. Sistem mechanical. Dan okey. Dan contoh dan juga dia punya fungsi. Begitu juga elektronik dan kawalan nyeran. Okey, itu je pada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Weh, fikir kokok dah 5-6 kali telefon kau tu.